Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi basata li'ibadihi ataya wa hadaya la tu'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dalam beberapa hari lagi kita akan menyambut kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan di mana rahmat Allah mengalir deras serta pengampunannya yang tiada bertepi. Maka marilah kita perkukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita memperbaharui azam kita untuk menjadikan Ramadan kali ini yang paling bermakna dalam apa jua keadaan kita. Semoga Allah mengkabulkan
segala doa dan permohonan kita. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara-saudara sidang Jumaat sekalian, bulan Ramadan dikenali sebagai bulan Al-Quran kerana turunnya ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam suasana kita hari ini adalah amat sesuai untuk kita mengenang bagaimana Allah menyiapkan diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu yang teragung ini. Asy-Syaikh Al-Mubarakfuri meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mula beruzlah beberapa bulan secara istiqamah di Gua Hira, sehinggalah pada malam nuzul Al-Quran. Di saat itu baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu malaikat Jibril buat pertama kali, lalu baginda menerima 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Para ulama menyebutkan bahawa proses bersendirian ataupun uzlah ini adalah sebahagian daripada aturan Allah Subhanahu wa taala untuk membolehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan jiwa baginda, bertafakkur jauh daripada hingar-bingar kesibukan kota suci Makkah dan urusan-urusan keduniaan. Ia merupakan proses yang perlu untuk menyediakan jiwa Nabi agar kuat dan kukuh serta cukup tenang dan kuat untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dikasihi Allah, begitulah hendaknya kita. Marilah kita contohi sikap yang dipaparkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hari-hari mendatang. Sebelum kita menyambut Ramadan ini, perlu untuk kita sediakan diri dengan meningkatkan zikir dan bertafakkur serta bermunajat kepada Allah Tuhan kita. Proses ini adalah untuk membangkitkan semangat serta membuka tingkap kerohanian yang mungkin telah tertutup buat seketika waktu kerana kesibukan kita dengan urusan-urusan seharian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 152 surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Ayat yang bermaksud, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengingati kamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, serta janganlah kamu mengkufuriku. Begitulah saudara-saudara sekalian, pada saat kita mengingati dan mengenang Allah melalui zikir, ibadah, mahupun bertafakkur, memikirkan keagungannya, kita pasti akan mengenang kita, dan kita yakin Allah akan mengenang kita sebagaimana kita mengenangnya. Allah akan mengingati kita sebagaimana kita mengingatinya.
Dan apabila Dia, yakni Allah, mengenang kita, ketika itulah jiwa kita akan disuburkan dengan keimanan dan keamanan. Saudara-saudara sidang Jumaat yang disayangi Allah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Ramadan ini kita akan dapat bertarawih, bertadarus dan berqiyam di masjid-masjid Allah, meskipun dengan batasan-batasan tertentu. Tunjukkanlah rasa syukur kita dengan kita bersama menjaga nikmat ini, tidak menyalahgunakan langkah-langkah keselamatan ini hanya kerana kita ingin ke masjid. Seandainya kita mendapat tempat di masjid, bersyukurlah kepada Allah dan doakan serta kongsikanlah peluang itu pula dengan saudara mara kita yang lain. Ini sesuai dengan sunnah Nabi kesayangan kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang individu yang amat pemurah dan akan berkongsi lebih banyak dan dengan mudah lagi dalam bulan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain. Maka selain berkongsi harta dengan berzakat dan bersedekah, marilah kita berkongsi juga peluang untuk ke masjid dengan saudara-saudara kita yang lain. Insya-Allah itu juga merupakan pengorbanan yang menjadi ibadah kita. Namun saudara-saudara sekalian, seandainya kita tidak dapat tempat untuk ke masjid, janganlah kita merasa hampa. Anggaplah ia sebagai peluang untuk kita terus memakmurkan rumah kita sendiri dengan ibadah bersama anggota keluarga kita. Bukan sahaja kita meraih pahala beribadah, tetapi juga pahala mengukuhkan hubungan dengan keluarga. Bahkan dalam kesunyian kita beribadah di rumah, boleh sahaja ia membantu kita untuk meningkatkan fokus kita kepada Allah. Ini juga adalah nikmat Allah yang sewajarnya kita syukuri. Ingatlah pesan Nabi kesayangan kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, antara 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah di hari yang tiada sebarang perlindungan kecuali perlindungan Allah adalah hamba Allah yang beribadah jauh dari pandangan dan pengetahuan manusia lain dan dalam keadaan tenang, lalu mengalir air matanya, sama ada air mata keinsafan, air mata takut, maupun air mata rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudara sekalian, kita niatkanlah segala usaha kita mengambil langkah-langkah menjaga keselamatan jamaah di masjid menjadi ibadah kita, mengorbankan keinginan kita demi kebaikan bersama. Merintih dan bermunajatlah kepada Allah di rumah-rumah kita dalam Ramadan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda yang bermaksud bahawa terdapat 2 jenis mata yang tidak akan disentuh
oleh api neraka. Iaitu, pertamanya, mata yang mana jenisnya adalah menjaga kemaslahatan dan keamanan umat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jenis mata yang kedua adalah mata yang mengalirkan air kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengharapkan kedua-dua jenis mata ini ada pada diri kita dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dengan sebaiknya dalam Ramadan ini nanti. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendidik jiwa kita untuk menjadi bukan sahaja seorang mukmin yang memiliki kerohanian yang tinggi, tetapi juga seorang mukmin yang bersikap rahmah, yang bersikap ihsan terhadap sesama saudaranya yang lain. Semoga dengan menunjukkan rahmah kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita dengan rahmat-Nya. Dengan mensyukuri nikmat Allah, Allah tambahkan nikmat-nikmat-Nya ke atas kita. Seperti mana kita juga memberi peluang ibadah kepada orang lain, Allah akan menggantikannya dengan peluang untuk kita menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وادم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على النبي المصطفى فقد أمر الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر البلدان عامة. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.